Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tutorial pengajaran dan pembelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkatan 4, tajuk yang ketiga dalam bidang pengajian Al-Quran, iaitu konsep ibadah. Jom kita mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ustaz Syukur Talib dan selamat datang ke channel ini. Bagi yang baru mengikuti channel ini, saya akan berkongsi kepada anda tutorial yang berkaitan dengan subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru dari channel ini. Di dalam tajuk ini, saya akan memberikan tumpuan khusus kepada isi-isi penting yang sering keluar dalam peperiksaan sebenar. Mohon kepada semua pelajar agar memberikan sepenuh tumpuan kepada apa yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Baiklah, kita terus merujuk kepada teks Al-Quran petikan dari surah Al-An'am ayat 162, 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi Rabbil Alamin, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang awal yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Baiklah, terdapat dua fakta penting yang berkaitan dengan latar belakang ayat. Yang pertama, golongan musyrikin menyembah berhala. Mereka menuduh ibadah solat orang Islam hanya untuk menunjuk-nunjuk sahaja. Yang kedua, justru itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahawa ibadah umat Islam hanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Manakala intisari ayat pula, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat penegasan bahawa baginda telah diperintahkan supaya mengikhlaskan diri dalam beribadah seperti solat. Yang kedua, begitu juga dengan segala urusan kehidupan dan kematian, hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi pula kepada konsep ibadah. Konsep ibadah ialah seluruh kehidupan umat Islam adalah ibadah, kerana kejadian manusia adalah untuk mengabdikan diri semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah umum, iaitu semua perkara harus yang dilakukan dengan niat ibadah seperti makan, minum, bekerja, belajar, berkahwin dan sebagainya. Manakala ibadah khusus pula ialah semua ibadah fardu dan sunat telah ditetapkan dalam syariat seperti solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Manakala ibadah fardu itu pula terbahagi kepada dua. Fardu ni wajib. Cuma fardu ain ialah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam seperti ibadah solat, ibadah zakat, haji dan sebagainya. Manakala ibadah fardu kifayah pula ialah ibadah yang wajib kepada sebahagian sahaja umat Islam seperti solat jenazah, merawat pesakit, ni doktor, membina bangunan, seperti arkitek dan sebagainya. Manakala ibadah itu pula dibahagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, ibadah hati. Contohnya, iman, taat, cinta, harap, khusyuk. Dan yang berkaitan dengan hati yang kita tidak nampak daripada zahirnya. Kategori yang kedua, ibadah dalam bentuk perkataan seperti membaca Al-Quran, berzikir, bernazar, berdoa, bertalbiyah, bersumpah dan sebagainya. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk perbuatan. Contohnya menuntut ilmu, solat, haji, puasa, melakukan pertanian,
melakukan aktiviti perubatan, pentadbiran, perkilangan dan sebagainya. Dan yang keempat, ibadah dalam bentuk harta, seperti sedekah, akikah, wakaf, zakat, korban. Haji pun termasuk dalam ibadah yang memerlukan harta. Tanpa kewangan yang kukuh ataupun simpanan yang dalam jumlah tertentu tidak mampu untuk menunaikan haji. Baiklah, terdapat dua syarat asas penerimaan ibadah. Yang pertama, niat yang ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menepati syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Kalau salah satu daripada syarat ini tidak dipatuhi, maka amalan ataupun penerimaan ibadah tersebut tidak diterima. Ikhlas. Ikhlas ialah melakukan ibadah dengan niat yang benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepentingannya dalam ibadah, yang pertama, menepati syarat asas penerimaan ibadah seperti mana yang kita bincangkan sebelum tadi, dua syarat asas penerimaan ibadah. Yang pertama, mestilah ikhlas. Yang kedua, bersih daripada unsur syirik dalam ibadahnya. Yang ketiga, sebagai benteng dari tipu daya syaitan. Bila seorang itu ikhlas dalam melaksanakan ibadah, dapat melindungi dirinya daripada tipu daya syaitan. Baik, syirik itu ialah menyengutukan Allah dengan benda-benda yang lain. Seperti percaya kepada satu kuasa yang mampu memberikan kelebihan ataupun memberi manfaat darat kepada seseorang. Dan ia terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali. Syirik yang jelas seperti menyembah batu, matahari ataupun patung ataupun memuja roh nenek moyang. Yang kedua, syirik khafi. Syirik yang tersembunyi seperti membuat kebajikan untuk dipuji, belajar untuk dikatakan alim, beribadah untuk dikatakan warak. Syirik khafi ni syirik yang tak nampak. Baik, seterusnya terdapat beberapa perkara yang boleh merosakkan sifat ikhlas. Antaranya riak dalam ibadah. Ada perasaan sombong dalam diri. Yang kedua, bersifat sombong dalam takbur. Yang ketiga, melakukan perkara-perkara syirik, maka dia boleh merosakkan sifat ikhlas. Dan yang keempat, melakukan ibadah sambil lewa, tidak bersungguh-sungguh, tidak ada penghayatan, tidak ada pengharapan. Dan yang kelima, mempersendakan amal ibadah. Dan akhir sekali, pengajaran ayat daripada petikan ini, yang pertama, manusia dijadikan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, amalan syirik boleh membatalkan seluruh ibadah. Apabila berlaku syirik, segala kebaikan, segala ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sifat ikhlas menjadi perisai mukmin daripada tipu daya syaitan. Dan yang keempat, sunnah untuk kita membaca doa iftitah dalam solat. Kerana doa iftitah itu akan melahirkan sifat ikhlas dalam diri seseorang. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk konsep ibadah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk anda di luar sana. Jika ada sebarang soalan atau cadangan atau apa-apa sahaja, sila tuliskan di ruangan komen di bawah ini. Sebagai pengukuhan, di bawah ini juga saya telah lampirkan link untuk muat turun slide dan latihan. Terima kasih atas tumpuan yang telah diberikan. Assalamualaikum.